Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, ada bahagian yang berbaki dalam perkara nombor 5 tadi mengenai berterusan dan konsisten. Bahagian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahimin ma lam yasta'jil. Maksudnya akan sentiasa dimakbulkan bagi seseorang hamba itu sekiranya dia tidak berdoa meminta perkara berdosa atau memutuskan silaturahim, selagi mana dia tidak tergopoh gapah. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ia tergopoh gapah itu?" Baginda bersabda, dia orang itu berdoa berkata, "Aku telah pun berdoa dan berdoa, tetapi aku tidak nampak doaku dimakbulkan." Lalu dia pun merasa duka cita dan meninggalkan doa. Ya. Dan penulis pun menggariskan bahagian akhir hadis itu, meninggalkan doa, yakni dia berputus asa. Berputus asa dalam doa itu. Dengan erti kata lain, dia tidak konsisten akhirnya dalam berdoa. Dan doa itu ialah salah satu antara ibadah yang dituntut atas kita untuk dilakukan secara berterusan dan konsisten. Dan hadis ini secara tidak langsungnya celaan dan kritikan atas mereka yang tidak konsisten dalam berdoa. Sedangkan konsisten itu dituntut di dalam doa seperti mana juga dalam amal ibadah lain. Seterusnya tuan-tuan, kita lihat cara keenam membina takwa ialah berakhlak mulia. Akhlak mulia ialah sifat utama bagi individu muslim. Di dalam hadis menyatakan, anna Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nas bil khairi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang paling budiman dalam kebajikan. Baginda menjadi paling budiman di bulan Ramadan. Budiman apa artinya tuan-tuan? Budiman apa? Pemurah. Barakallahu fiik. Antara lain lah, ya. Budiman tuan-tuan letaklah dalam kurungan mana-mana. Budiman dalam kurungan pemurah, ya. Baginda menjadi paling budiman di bulan Ramadan apabila Jibril datang berjumpa dengannya. Jibril alaihissalam selalu berjumpa baginda setiap malam dalam bulan Ramadan hingga akhir bulan agar Nabi SAW memperdengarkan bacaan Al-Quran kepadanya. Apabila Jibril berjumpa baginda, baginda menjadi lebih budiman dari angin lembut sepoi-sepoi bahasa. Ini pembungaan bahasa lah, yakni angin yang bertiup. Nabi lebih budiman, ya, dari angin yang bertiup itu. Ini pembungaan bahasa menunjukkan betapa
pemurahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, terutamanya apabila baginda bertemu dengan Jibril alaihi salam untuk bertadarus, menyemak bacaan Al-Quran, menyemak hafalan Al-Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud hadis ini secara tersiratnya tuntutan supaya berakhlak mulia di bulan Ramadan secara khususnya dan di bulan-bulan lain secara amnya. Tinggal lagi dituntut secara khasnya di bulan Ramadan, kerana bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang ada kehormatan dan kemuliaan untuk kita jaga dan pelihara. Nak kata bahawa seperti mana ada masa-masa yang lebih mulia daripada masa yang lain, demikian ada tempat-tempat yang lebih mulia dari tempat-tempat yang lain. Bukan secara amnya kebaikan itu dituntut, tetapi ada masa-masa kebaikan itu lebih dituntut di masa-masa yang lain. Demikian perbuatan buruk. Perbuatan buruk dilarang secara amnya, tetapi perbuatan buruk pada masa-masa yang tertentu atau di tempat-tempat yang tertentu lebih buruk berbanding masa-masa dan tempat-tempat yang lain. Seperti mana kalau kita lihat di tanah suci Mekah dan Madinah, apakah sama perbuatan buruk di tanah suci Mekah atau Madinah dengan perbuatan buruk di tempat yang lain? Jawapannya tak sama. Bahkan perbuatan buruk di tanah suci lebih berat berbanding di tempat yang lain. Ya, maka demikian itu dari segi perbuatan buruk. Demikian dalam perbuatan baik. Ya, ada perbuatan baik yang lebih dituntut pada masa dan tempat yang tertentu berbanding masa dan tempat yang tertentu yang lain. Ya. Jadi di bulan Ramadan kita dituntut supaya lebih berakhlak mulia atau menjaga akhlak mulia itu berbanding bulan-bulan yang lain. Kata penulis, hadis ini jelas menunjukkan akhlak mulia hendaklah ditingkatkan dalam bulan Ramadan dan diwujudkan sepanjang tahun secara amnya. Yang ini jaga akhlak itu, ya, terutamanya di bulan Ramadan. Kalau tak dapat nak jaga, paling tidak kita beri perhatian di bulan Ramadan secara khasnya. Saya kira bolehlah antara yang terlintas dalam fikiran tuan-tuan mungkin boleh bantu bagi contoh-contoh, ya. Kalau kita jenis masing-masing bermuhasabah, ya, bukan nak menuduh siapa yang hidup atau mati. Kalau jenis yang suka tekan horn naik kereta ni lah, saya ingat contoh paling mudah bila naik kereta lah tuan-tuan, kan. Ini yang saya terfikirlah, sebab hampir saja masing-masing jadi hantu bila naik kereta. Kalau di luar kereta dia insan yang mulia lagi soleh, tapi dalam kereta tak berpasal. Tuan-tuan mungkin, ya, boleh setuju atau bangkang lah. Tapi bila naik kereta ni dia macam lain sikit tuan-tuan. Siapa yang kalau orang horn kat belakang dia rasa okey je. Kalau macam tu tuan-tuan berada di makam yang agak tinggi lah. Tapi saya terus terang, mungkin saya sendiri, kalau ada orang tekan horn, kita rasa macam menyirap, geram, marah tu lain macam lah, kan? Kita terasa paling tidak, ya. Ini cabaran lah, cabaran dalam memandu kenderaan. Jadi tuan-tuan, ini contoh lah. Seandainya kita jenis yang suka tekan horn, ya, ternyata bahawa horn ni tuan-tuan ni nak masuk undang-undang jalan raya lah pula, ya. Horn apa bahasa Melayu? Horn ni. Horn ni ada dua kegunaan. Satu, nak memberi peringatan. Kalau ada kereta nak masuk, kita tekan horn supaya dia berwaspada dan jangan masuk laluan kita. Contoh. Dan ini bagus dan baik. Tak ada masalah. Saya kira kita kena hati-hati yang kegunaan yang kedua ni.
Tekan horn kerana geram. Tekan horn selepas suatu kesalahan itu berlaku. Dan kita hanya tekan kerana menyatakan kemarahan dan rasa geram, tak puas hati kita. Seperti dia sudah pun memintas di depan kita secara melulu, kita pun tekan. Ini apa guna ni? Saja nak bagi geram. Ya. Kalau di luar tingkap tu dia sumpah seranah. Tapi dia dalam kereta, tingkap semua tutup. Kalau sumpah seranah dia tak dengar, maka dia tekan horn. Jadi kalau kita jenis yang kedua ni, yang menggunakan horn untuk jenis yang kedua ni, paling tidak di bulan Ramadan kita berhenti. Ini contohlah yang saya terfikir. Jangan tekan. Ya. ada orang selalu buat lawak jenaka lah. Ya. Ada jenis-jenis orang bila nak beli kereta ditanya, berapa tempat duduk? Oh, sekian-sekian. 7 tempat duduk. Ada jenis orang bila nak beli kereta, tengok enjin, dia tengok enjin bagus tak bagus. Ada jenis yang ketiga ni, dia nak beli kereta dengan horn dulu. Horn dia power tidak power. Ya. Tapi nak kata bahawa ya, ini antara benda yang kita boleh jaga. Begitu juga di bulan Ramadan, kurangkan sumpah seranah jika bukan ditinggalkan sama sekali. Ya. Ini nak kata bahawa kita sentiasa perlu ada dalam keadaan peningkatan. Betul, kita dah sebut di awal tadi. Berubah ke arah kebaikan. Sedikit demi sedikit. Ya. Kita tinggalkan ya benda-benda yang tidak sepatutnya dan kita laksanakan perkara-perkara sunat yang dianjurkan, ya, sedikit demi sedikit, dengan harapan kesudahannya kita sampai ke peringkat yang paling baik yang dapat kita capai. Jadi antaranya ialah menjaga tutur kata, ya, sehingga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengingatkan dalam keadaan ketika berpuasa, jika ada yang mengganggu kita, yang menimbulkan, ada sesiapa yang menimbulkan rasa marah kita, cukup dengan kita katakan kepada orang itu, inni shaim, sesungguhnya aku berpuasa. Apa artinya hadis ini? Maksudnya pernyataan kita kepada orang itu bahawa kita tidak setuju dengan apa yang dia lakukan, bahawa apa yang dia lakukan terhadap kita tidak patut dan tidak wajar. Dalam masa yang sama, kita tidak dapat membalas barangkali seperti mana yang sepatutnya kerana kita dalam keadaan berpuasa. Justru kita mengingatkan dia, kita berkata kepada dia, sesungguhnya aku berpuasa. Yakni aku tidak mahu bertindak atau membalas lebih daripada itu, kerana itu tidak wajar bagi aku yang sedang berpuasa. Ya. Tuan-tuan, ada contoh lain tak di bulan puasa, benda-benda yang boleh kita jaga dalam kita, ya, meningkatkan akhlak mulia kita, ya. Dalam hadis tadi menyebut tentang bersedekah, ya, maka kita boleh memperbanyakkan sedekah lebih daripada bulan-bulan yang lain di bulan Ramadan secara khasnya. Ada contoh yang lain, tuan-tuan? Berakhlak mulia, beri makan, ya, barakallahu fi, ya, memberi makan, membantu orang berbuka puasa. Dan saya ingat ada bahagian dia dalam cara-cara ni. Baik, tak apa, kita teruskan, tuan-tuan. Seterusnya kita lihat di surat 20, cara yang ketujuh membina takwa, membaca Al-Quran Al-Karim. Bulan Ramadan ialah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran.
hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dan yang salah. Lihat bagaimana dikaitkan bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran. Boleh digariskan, ya. Boleh digariskan bahagian itu, kerana itu poin yang dimaksudkan dalam perkara nombor 7 ni. Membaca Al-Quran atau memperbanyakkan baca Al-Quran di bulan Ramadan. Justru wajarlah diperbanyakkan bacaan Al-Quran Al-Karim, atau setidak-tidaknya mendengar bacaan Al-Quran Al-Karim di bulan Ramadan. Bacaan Al-Quran merangkumi dua aspek, dua sudut, dua makna. Yang pertama, aspek pertama, bacaan teks Arabnya agar dapat diperoleh pahala bacaan, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Sesiapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, dia dapat satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Satu kebaikan berganda menjadi 10 sepertinya. La aqulu alif lam harfun walakin alif harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan bahawa alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Ya, ini hadis sahih dalam riwayat Tirmizi. Nak menceritakan, nak menjelaskan tentang betapa besarnya pahala membaca Al-Quran, bahawasanya dilipat kali gandakan setiap huruf yang dibaca itu sehingga 10 kali ganda. Setiap satu huruf itu, bukan setiap satu perkataan, tetapi setiap satu huruf. Seperti mana contoh yang diberikan, alif lam mim, yes, sebagaimana ayat pertama dalam surah Al-Baqarah, ya, alif lam mim. Ternyata bahawa alif itu, ya, 10 kebaikan, lam 10 kebaikan, mim 10 kebaikan. Pahala yang cukup lumayan untuk mereka yang membaca Al-Quran. Aspek yang kedua, bacaan terjemahan yang amat wajar dikhatamkan agar diperoleh pahala menuntut ilmu agama Islam yang terkandung dalam Al-Quran. Kefahaman inilah yang membuahkan kekhusyukan dan keinsafan. Tuan-tuan, setiap seorang Muslim, ketika mana Al-Quran itu menjadi panduan, betul? Seperti dalam ayat Al-Baqarah yang kita baca tadi, ya, dalam apa, cara yang ketujuh tadi, ya, atau di surat 20 tadi, ya, hudal linnas. Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi sekalian manusia. Tapi persoalan utamanya ialah, sudahkah kita membaca Al-Quran seluruhnya? Betul atau tidak? Yang ini kena muhasabah lah. Al-Quran Allah turunkan bukan saja-saja. Al-Quran Allah turunkan sebagai petunjuk. Petunjuk untuk apa, tuan-tuan? Kemuncaknya untuk masuk syurga, betul? Sedangkan kita semua nak masuk syurga. Tapi kita kena tanyalah diri kita, sudahkah kita membaca Al-Quran keseluruhannya? Ini tidak dikatakan membaca Al-Quran, ya, kalau hanya sebahagian, sedangkan kita disuruh supaya membaca keseluruhan, ya. Kita disuruh supaya membaca seluruh Al-Quran itu. Kalau kita hanya baca sebahagian dan kita tinggalkan sebahagian, sedar tak sedar kita termasuk dalam kalangan orang apa? Orang yang memulaukan Al-Quran. Kita pulaukan Al-Quran sedar tak sedar, ya. Ittakhadhal Qur'ana mahjura, ya, yang memulaukan Al-Quran, ketika mana hanya dibaca sebahagian dan ditinggalkan yang lain. Dan ini yang kita lihat memang jelas, tuan-tuan, amalan masyarakat di luar.
yang hanya mengkhaskan surah-surah tertentu saja. Betul atau tidak tuan-tuan? Ini benda suatu yang sangat-sangat tak wajar. Ketika mana mereka hanya memberi perhatian dan fokus kepada surah-surah tertentu itu sahaja. Seperti surah Yasin, surah Al-Fatihah dan seumpamanya. Ya, mereka kata sedekahkan Al-Fatihah kepada si fulan. Kita kata kenapa Al-Fatihah saja? Kan? Kalau itulah kefahaman dia, menurut dia lah kita berhujah dengan apa yang dia faham. Sekalipun kita tegaskan bahawa itu semua menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tuntutan untuk kita membaca Al-Quran dengan niat untuk kita sedekahkan kepada si fulan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi itulah, lihat bagaimana amalan masyarakat yang hampir sahaja sedar tak sedar mereka memulaukan Al-Quran itu dengan perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Ya. Hanya membaca Al-Quran surah-surah tertentu sahaja dan seumpamanya. Baik, jadi yang pertama yang harus menjadi antara keazaman kita untuk kita baca seluruh Al-Quran daripada Al-Fatihah sampai An-Nas, itu maksud dia. Membaca Al-Fatihah sampai An-Nas. Yang utamanya ialah hafal seluruh Al-Quran itu, betul. Sepatutnya hafal seluruh Al-Quran. Dalam masa yang sama kita akui bahawa bukan semua mampu. Kan, yang anak-anak kecil yang hafal Al-Quran itu lumayan. Bagi mak bapak yang ada anak macam tu hafal Al-Quran, itu lumayan keuntungan bagi mak bapak seperti itu. Tapi dalam masa yang sama kita akui bukan semua mampu. Justru paling tidaknya yang kita pun akui semua mampu buat untuk membaca Al-Quran itu keseluruhannya, daripada Al-Fatihah sampai An-Nas. Sekurang-kurangnya sekali seumur hidup. Betul atau tidak tuan-tuan? Sekurang-kurangnya sekali seumur hidup. Sekalipun sangat-sangat dianjurkan, terutamanya di bulan Ramadan. Disebutkan bagaimana golongan salaf antara lain mereka memperbanyakkan bacaan Al-Quran di bulan Ramadan, sehingga disebutkan bagaimana mereka khatamkan Al-Quran setiap tiga hari. Setiap 3 hari khatam Al-Quran. Itu tambah lumayan. Tapi nak kata itulah ia antara yang kita kena muhasabah dan kita kena masukkan dalam agenda objektif yang kita nak capai. Ya. Ini yang kita sebut tadi, memperbanyakkan amalan sunat, terutamanya di bulan Ramadan. Ya. Jadi membaca Al-Quran. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, saya kira yang kedua ni tuan-tuan, ini melibatkan orang yang bukan Arab. Tuan-tuan pun lihat aspek yang kedua, bacaan terjemahan. Bila kata terjemahan ni maknanya orang yang tak faham bahasa Arab lah. Dan saya kira memang kena kat kita lah, sebab kita bukan orang Arab. Ya. Jadi justru itu yang dibahagi kepada dua aspek ni. Ini pun tak kurang penting, kerana membaca Al-Quran teks Arabnya itu untuk kita meraih pahalanya. Itu penting dan bermanfaat. Tapi nak kata bahawa tak kurang penting dan manfaat ialah membaca terjemahan, pun saya kira bahawa sekurang-kurangnya nak kena baca mana? Kita kata keseluruhannya, daripada Al-Fatihah sampai An-Nas, dibaca terjemahannya. Dan saya kira alhamdulillah terjemahan Al-Quran pada hari ini sudah merata. Semua mampu dapat terjemahan. Tuan-tuan, jangan terkejut bahawa sekiranya kita satu ketika dahulu bukan semua mampu dapat baca terjemahan Al-Quran. Betul atau tidak? Saya kira mungkin dalam datuk nenek moyang kita misalnya 50 tahun yang lepas misalnya, apakah terjemahan Al-Quran tersebar di serata
Kita kata tidak. Waktu itu barangkali sukar diperolehi terjemahan Al-Quran. Nak dapatkan kitab suci Al-Quran pun barangkali sukar. Inikah pula terjemahan. Tetapi dengan nikmat Allah yang cukup banyak, pada hari ini kita kata semua ini sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini buat kita, untuk kita mendapatkan kitab suci Al-Quran, demikian juga untuk kita dapatkan kitab terjemahan Al-Quran itu. Justru adalah menjadi tanggungjawab kita untuk kita menggunakan nikmat-nikmat ini, dengan kita laksanakan apa yang dituntut dengan kita membaca Al-Quran dan juga membaca terjemahan. Yang mana saya kata pun sama, sekurang-kurangnya baca sekali seumur hidup, tuan-tuan. Seumur hidup baca sekali terjemahan semua daripada Al-Fatihah sampai An-Nas, Moga-moga kita termasuk dalam kalangan mereka yang dapat merealisasikan perkara ini. Kerana kita tak nafikan bahawa barangkali berapa ramai mereka yang di luar sana yang mengata Muslim, mengatakan dirinya Muslim, tetapi tak pernah baca Al-Quran keseluruhannya, apatah lagi membaca terjemahannya. Rugi atau tidak, tuan-tuan? Patut ke tak patut? InsyaAllah itu semua setuju. Tak patut lah macam tu kan. Tapi itulah, kata tak patut, tapi sejauh mana kita bertindak untuk memperbaiki keadaan. Baik. Lihat ada sebuah hadis, dan kenapa kita nak kena baca terjemahan? Supaya kita memahami ayat-ayat Al-Quran itu. Kerana Al-Quran ini bukan hanya sekadar untuk dibaca atau untuk didengar, tetapi untuk difahami maksud dia. Ada sebuah hadis yang diberikan di sini, kita lihat terjemahan dia surat 22 daripada Abdullah bin Mas'ud, katanya berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran untukku. Rasulullah minta Abdullah bin Mas'ud baca Al-Quran untuk Rasulullah dengar. Jadi Abdullah bin Mas'ud berkata, saya baca untukmu, apakah engkau mahu saya membaca Al-Quran untuk engkau, sedangkan ianya diturunkan ke atasmu, sedangkan Al-Quran itu diturunkan ke atasmu ya Rasulullah. Kata Nabi, sesungguhnya saya ingin mendengarnya dari orang lain. Gariskan, tuan-tuan, sesungguhnya saya ingin mendengarnya dari orang lain. Kerana ada maksud, ada faedah untuk kita faham dan hayati. Abdullah berkata, saya pun baca surah An-Nisa sehingga apabila sampai ke ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Maka bagaimana jika kami bawakan daripada setiap umat itu seorang saksi, dan kami bawakan engkau, wahai Muhammad, sebagai saksi ke atas mereka. Ketika itu Rasulullah berkata, berhenti. Nabi minta Abdullah bin Mas'ud supaya berhenti baca Al-Qurannya itu. Kata Abdullah, lalu aku melihat air mata Nabi SAW berlinangan. Ada beberapa perkara yang kita boleh ambil daripada hadis ni. Yang pertama, kenyataan yang tuan-tuan gariskan tadi, sesungguhnya saya ingin mendengarnya daripada orang lain. Apa yang tuan-tuan boleh faham? Apa yang tersirat? Al-Quran diturunkan ke atas Rasulullah, betul? Tapi di sini Nabi kata kepada Abdullah bin Mas'ud, saya nak dengar daripada orang lain. Nabi tak nak baca, Nabi nak dengar Al-Quran itu daripada orang lain. Dan orang itu di sini ialah Abdullah bin Mas'ud.
Kenapa Nabi kata macam tu? Ada jawapan? Barakallahu fiik. Itu satu, bahawasanya mendengar juga ada kelebihan dia seperti membaca, iaitu mendapat pahala. Ada yang lain? Di samping dapat pahala, kenapa, apa yang tersirat? Kenapa Nabi kata saya nak dengar daripada orang lain? Ada pahala, apa lagi? Ada apa lagi? Ada? Jangan lupa, ini untuk kita juga amalkan, bukan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi nak dengar, apatah lagi kita. Di sini, jadi kita nak tahulah apa kelebihan dia. Yang pertama tadi kita kata pahala. Ada lagi? Ya. Kemungkinan kalau kita mendengar, kita akan dapat faedah atau pemahaman yang lebih. Dengan kata lain, untuk kita hayati. Untuk kita hayati. Sebab bila kita baca, barangkali kita tidak dapat menghayati berbanding kalau kita hanya fokus kepada mendengar. Kalau membaca, barangkali kita terpaksa fokus kepada membaca, kan? Manusia dia tak boleh buat 2 benda atau 3 benda dalam satu masa, kan? Ya. Kalau dibaca sajalah. Tapi bila mendengar, di situ akan membolehkan dia untuk lebih menghayati. Dan di situ, ya, di situ kita lihat bagaimana benar-benar bila Nabi menghayati bacaan Abdullah bin Mas'ud, kesudahan dia apa? Di akhir hadis tadi, mata Nabi berlinangan. Kenapa dia berlinangan? Kalau bukan kerana Nabi menghayati, ya, tadabbur ayat-ayat yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud. Jadi nak kata bahawa kita boleh laksanakan salah satu atau bahkan kedua-dua, membaca Al-Quran ataupun mendengarnya. Ya, kedua-dua ada kelebihan. Bahkan kedua-dua kita kena buat. Ya. Ada kala kita baca Al-Quran dan ada kala kita mendengarnya. Ya. Dan pada hari ini, tuan-tuan, qari Al-Quran cukup banyak. Dengan kemudahan atau alat-alat untuk kita nak membolehkan kita mendengar baca Al-Quran cukup banyak. Betul? Kalau di sini Rasulullah, kiranya Abdullah bin Mas'ud didatangkan untuk dibaca kepada Rasulullah. Ya, pada hari ini kita tak perlu nak datangkan sesiapa. Ya, cukup dengan kita cari sesiapa qari yang kita suka bacaan dia, dan kita dengar bacaan dia. Dan saya kira tuan-tuan kena ada sesiapa lah. Tuan-tuan kena ada. Tuan-tuan suka bacaan siapa? Tak kira lah. Ya? Biasanya orang suka Abdul Rahman As-Sudais ke, kan? Ini qari-qari yang terkenal, yang suara bacaan baik dan merdu. Banyak sahaja, untuk banyak pilihan, sampai beratus qari Al-Quran. Betul atau tidak? Ya? Jadi ini antara benda yang kita boleh beri perhatian dan kita amalkan, ya. Membaca dan mendengar bacaan Al-Quran. Sebelum ini telah dijelaskan bahawa akhlak mulia mestilah berteraskan Al-Quran. Justru Al-Quran perlulah sentiasa didampingi bagi mendapatkan petunjuknya. Setelah diperbanyakkan bacaan teks Arab dan terjemahan dalam bulan Ramadan, jika tidak sempat khatam, wajarlah diteruskan amalan ini di bulan-bulan yang lain. Dengan kata lain, jangan kita pulaukan Al-Quran. Jangan dipulaukan Al-Quran. Ya? Perbanyakkan di bulan Ramadan. Dalam masa yang sama, jangan ditinggalkan di bulan-bulan selain Ramadan itu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'ahadu al-Quran, fawalladhi nafsi biyadihi lahu ashaddu tafassiyan minal ibil fi uquliha. Jagalah Al-Quran,
demi Tuhan yang jiwaku di tangannya, Al-Quran itu lebih mudah hilang daripada unta yang ditambat. Jagalah Al-Quran, yakni lazimilah bacaan Al-Quran. Itu maksud jaga Al-Quran, ya. Adapun menjaga Al-Quran daripada pupus, itu Allah yang akan jaga, ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran dan kami yang akan pelihara. Tapi apa yang disuruh dalam hadis ini ialah supaya kita melazimi bacaan Al-Quran itu, ya. Melazimi di sini yakni dari semasa ke semasa terus kita membaca Al-Quran. Dan saya kira tuan-tuan, masing-masing dengan masing-masing dengan keadaan masing-masing. Paling tidak tuan-tuan kena khaskan, kena paksa lah. Kalau benda tu tak belum biasa, kena paksa. Dan memang di peringkat permulaan sukar. Tetapi apa peribahasa dia? Selalu confuse. Alah tegal. Sudah tengok dah salah dah. Alah bisa tegal biasa. Yani bila kita dah biasa sesuatu tu, dia akan jadi bila kita dah selalu, sudah nanti dia akan jadi biasa. Dan itu antaranya. Baca Al-Quran pun macam tu. Sebolehnya benda tu akan jadi konsisten bila mana tuan-tuan? Bila masakah Al-Quran itu akan jadi konsisten bagi kita? Apabila kita jadikan bacaan Al-Quran itu sebagai rutin. Saya ingat ini dia punya kata kunci dia, tuan-tuan. Untuk kita rutinkan. Benda tu akan konsisten bila dirutin. Tuan-tuan, kenapa tuan-tuan hari-hari makan? Antara lain lah, tak nak lapar semua. Tapi kerana tu benda tu dah rutin. Betul atau tidak? Hampir saja kita jarang lupa makan. Ya? Jarang lupa makan. Ada orang ataupun hampir sahaja kita kalau kita nak keluar rumah mesti kita makan dulu, contoh. Kenapa macam tu? Ya, kerana benda tu dah jadi rutin. Maka demikian kita kata tentang Al-Quran. Kalau sekiranya dapat kita rutinkan, dengan erti kata kita kena khaskan waktu tertentu, jumlah tertentu, bahagian tertentu untuk kita baca, dan kita jadikan sebagai perkara yang dilakukan secara berterusan dari masa ke semasa, ya. Tiada sebarang syak bahawa membaca Al-Quran adalah amalan mulia. Namun kita juga perlu lebih berusaha untuk memahami maksud ayat-ayat Al-Quran. Adalah sangat rugi dan lucu jika Al-Quran hanya sekadar sebutan di mulut tanpa difahami, ya. Sedangkan Al-Quran adalah buku terbaik yang telah diturunkan oleh Allah sebagai mukjizat untuk kita amalkan. Bagaimana mungkin kita mengamalkannya jika kita tidak memahaminya, ya? Kerana Al-Quran adalah kitab petunjuk. Tapi tuan-tuan, nak kata bahawa pelik, segala pelik, ada pula yang kita dengar di luar sana yang kata Al-Quran ini kita tak boleh faham terus. Bahkan ditambah Al-Quran dan hadis, kita tak boleh nak faham terus daripada Al-Quran dan hadis. Bahkan siapa yang cuba memahami Al-Quran dan hadis terus secara langsung boleh sesat. Ini kita kata kenyataan yang bahaya, bahkan mengelirukan. Dengan kata lain, dia kata siapa yang cuba beramal dengan Al-Quran boleh sesat. Siapa yang cuba beramal dengan Al-Quran dan hadis boleh sesat. Kalau demikian, Al-Quran dan hadis ni adalah petunjuk atau penyesat, kan? Jadi ini pemahaman keliru sebahagian pihak lah, yang hampir sahaja mereka nak palingkan orang daripada dua sumber utama agama ini, iaitu Al-Quran dan hadis. Sebaliknya mereka nak mengikat manusia dengan bertaklid, mengikut secara membuta, ya, dengan pihak-pihak dan orang-orang yang tertentu. Sedangkan kita faham dan akui bahawa yang maksumnya ialah Al-Quran dan hadis itu, bukan
manusia, mazhab, tarekat dan sebagainya, ya. Tapi itu tahap kefahaman sebahagian orang, ya. Mengatakan bahawa Al-Quran ini jika diamalkan, jika cuba difahami dan diamalkan langsung, boleh menyesatkan. Perkataan yang sangat tidak wajar. Oleh itu, marilah kita sama-sama membaca, memahami, menghayati dan mengamalkan Al-Quran. Antara usaha yang boleh kita lakukan ialah dengan menjadikan pengajian Al-Quran sebagai pengajian sepanjang hayat, ya. Kita mesti menggerakkan usaha meneliti Al-Quran dengan mengkhatamkan pembacaan terjemahan Al-Quran. Yakni masing-masing boleh menilai keadaan diri masing-masing, ya. Jika belum membaca Al-Quran, kita kena giatkan usaha membaca Al-Quran. Jika perlu belajar belajar cara membaca Al-Quran, ya, maka di situ kita kena giatkan usaha untuk bertadarus, memperbetulkan bacaan Al-Quran kita masing-masing, ya. Jika jika perlu kita mengadakan halaqah-halaqah tafsir, ya, tafsir Al-Quran, maka itu antara usaha yang boleh kita giatkan, mengadakan, ya, majlis tafsir Al-Quran, ya, untuk kita memahami isi Al-Quran itu. Usaha ini boleh dilakukan dengan membaca terjemahan per kata Al-Quran atau apa yang disebut sebagai harfiah. Ini terjemahan per kata, ini terjemahan mengikut setiap perkataan. Dan juga terjemahan Al-Quran. Terjemahan ini ada dua bentuk, terjemahan secara kata atau terjemahan secara makna, ya. Kedua-dua ni ada manfaat dia, ya, bagi terjemahan Al-Quran itu. Orang yang konsisten membaca terjemahan perkata Al-Quran atau harfiah, lama kelamaan akan dapat memahami erti ayat Al-Quran yang dibaca atau yang didengar. Hasilnya, dia akan dapat merasakan bahawa sesuatu ayat itu adalah ditujukan oleh Allah kepada diri dia. Ini dia, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya nak tanya. Ini masing-masing jawab diri sendirilah. Pernah tak kita baca Al-Quran dan kita nangis? Sebab jangan lupa, itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepertilah hadis yang kita baca tadi. Abdullah bin Mas'ud baca Al-Quran, Nabi dengar sehingga siapa nangis? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah nangis mendengar bacaan ayat suci Al-Quran. Jadi kita kena muhasabah. Sudahkah kita menangis kerana membaca Al-Quran? Atau sudahkah kita menangis kerana mendengar bacaan ayat suci Al-Quran? Kalau belum, maka di situ ada ruang untuk kita perbaiki. Dan ada sebablah di situ kenapa belum. Ya, antaranya ialah kerana kita tak faham. Kita tak faham ayat suci Al-Quran. Dan ini memang dari satu cabaranlah. Ini kita tak nafikan bahawa ini takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawa manusia bukan semuanya bangsa Arab, betul? Ya, sedangkan Al-Quran turun dalam bahasa Arab. Dalam masa yang sama, bangsa Arab lawan dia bangsa apa? Ajam. Dan kita ini termasuklah dalam golongan bangsa Ajam yang bahasa pertuturan kita bukan Arab. Tapi ini cabaran, dan memang dunia ini memang ibarat ujian dan cabaran. Dan insya-Allah masing-masing ada pahalanya. Dengan pahala kita membaca terjemahan, ya, insya-Allah, ya, ganjaran dia terjamin di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Barangkali orang Arab seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat suci Al-Quran itu dia apabila didengar dia nangis. Dan tuan-tuan, kalau siapa yang ada berkesempatan atau pernah pergi ke tanah suci Mekah, Madinah, terutamanya di bulan Ramadan semasa salat tarawih, tak tahulah tuan-tuan pernah tengok makmum, bahkan imam dibaca dalam salat tarawih dia nangis.
Pernah nampak? Jangan tak pernah nampak pula. Kena cek lah, YouTube tu ada. Banyak sahaja, ya. Jangan tak tahu pula. Bukan apa, sebab apa saya kata macam ni? Sebab saya tengok kat Malaysia memang tak ada. Mungkin ada, mungkin saya je yang tak nampak. Tapi paling tidak mungkin kurang lah, ya. Imam baca, dia salat tarawih lah, contoh, ketika membaca Al-Quran dia nangis. Hampir saja imam tak nangis, makmum pun lagi buat tak tahu je. Jadi ini kan, hampir saja dia orang ni faham tidak. Tapi memang kemungkinan besarnya tak faham pun. Sebab tu tak sampai kesan. Nampak? Tapi ini semua cabaran lah, cabaran bagi kita. Ya, dan di situ ada, kita kata, ruang untuk kita tambah baik. Kemuncak dia apa, tuan-tuan? Matlamat dia apa? Supaya kita dapat menghayati bacaan ayat-ayat suci Al-Quran itu, apabila kita baca atau apabila kita dengar. Harapan dia apa? Harapan dia apabila Al-Quran itu dibaca atau kita dengar, kita menangis. Boleh? Supaya kita menangis. Tuan-tuan, siapa yang tak menangis bila mendengar baca Al-Quran, saya tak tahu ini berada di makam mana. Yang paling pastinya dia menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi pun nangis. Yang kita ni hati kental sangat, apa hal? Ya, takut hati kita sudah jadi keras. Ya, ayat Al-Quran itu masuk sini, keluar sini. Ini musibat. Ya. Saya kira dia sekarang ni bahasa Melayu ada dua, tuan-tuan. Satu musibah, itu kita faham. Tapi yang satu lagi musibat. Dia perkataannya sama sebenarnya, tapi ada maksud yang tersirat yang cukup pedih dan menghiris. Ya. Jangan kita jadi musibat, tuan-tuan. Ya. Baik, apa tadi? Ayat terakhir tadi. Hasilnya dia akan dapat merasakan bahawa satu ayat itu adalah ditujukan oleh Allah kepada dirinya, seolah-olah Allah sedang bercakap dengannya. Memang begitu, tuan-tuan. Itu kesudahan dia. Bila kita baca Al-Quran, Al-Quran itu ialah kalam Allah. Apa arti kalam Allah? Kalam Allah, kata-kata Allah, firman Allah. Kepada siapa? Kepada kita. Ya, kepada kita. Baik. Kita nak berhenti dulu. 5 minit. Okey, baik, kita habiskan inilah, ya. Baik, begitu juga apabila imam membaca sesuatu ayat, dia akan dapat memahami seperti mana kefahaman umum orang Arab. Bila imam menangis, dia mungkin akan turut menangis kerana mengetahui maksudnya. Berbeza dengan orang lain yang menangis semata-mata kerana imam menangis. Ini boleh juga, benda ni semua boleh berlaku dan tak salah pun, tanpa mengetahui kenapa imam itu menangis. Pembacaan terjemahan perkata Al-Quran harfiah ini hendaklah dibuat seiringan dengan pembacaan terjemahan ayat suci Al-Quran, kerana terjemahan perkata Al-Quran atau harfiah menambahkan perbendaharaan kata, manakala terjemahan Al-Quran memberi kefahaman menyeluruh bagi isi kandungan Al-Quran. Ini penjelasan tentang peranan atau faedah kedua-dua jenis terjemahan tadi. Jadi ada terjemahan harfiah dan ada terjemahan biasa. Terjemahan biasa maknanya terjemahan secara makna, ya. Dan saya kira terjemahan Al-Quran dalam kedua-dua bentuk terjemahan ini ada di pasaran. Kalau tuan-tuan lihat, dia nak faham beza terjemahan harfiah dengan terjemahan biasa. Kalau jenis terjemahan yang ada ayat suci Al-Quran di satu bahagian, kemudian terjemahan di satu bahagian, itu terjemahan secara makna. Ya. Tapi kalau ayat suci Al-Quran di atas, kemudian terjemahan dia di bawah setiap kalam perkataan bahasa Arab itu terjemahan harfiah. Ya, boleh faham? Dua ada faedah dan kelebihan. Para pembaca yang beriman, inilah masanya untuk ditinggalkan lagu-lagu yang diiringi muzik. Saya kira penulis buku ni dia ada maksud tersirat semua bila disusun ni, ya. Jadi ni antara kemuncak dia lah, tuan-tuan, ya. Bila disebut tentang cara untuk meningkatkan takwa di bulan Ramadan ialah membaca Al-Quran.
maksud tersirat penulis Dr. Fadlan, dia nak suruh kita tinggalkanlah muzik. Sesiapa yang masih diuji dengan mendengar muzik, ya. Alhamdulillah saya dah lama tinggal, ya. Kalau dulu masa kecil-kecil tu dengar juga kan, sekolah tu, ya. Tapi alhamdulillah, ya, Allah beri nikmat besar pada saya dengan ditinggalkan mendengar muzik tu, ya. Pada hari ini muzik itu ibarat pencemaran bunyi bagi saya. Pencemaran bunyi, dengar tu kita pun jadi apa? Tak senang lah. Kita jadi apa? Boring lah orang kata. Apalah bunyi-bunyi kan. Tak kira lah muzik jenis apa, ya. Apatah lagi kalau didengar lirik dia yang tak senonoh, ya, yang tak ada faedah apa, tentang apa benda lah. Dia nak cinta, biasanya muzik ni cinta. Kalau cinta kahwin lah. Yang kau duduk terlalak kat atas pentas kat depan orang ramai apa hal, kan? Contoh lah, ini kan benda tak ada faedah katanya, kan? Sebenarnya benda ni tak senonoh. Tapi lihat bagaimana syaitan dengan tipu daya dia, bagaimana benda yang tak senonoh, benda yang jelas tak ada apa faedah, ya, menjadi sesuatu yang diperbesar-besarkan, ya, sehingga membuang masa, ya, bahkan menambahkan dosa. Jadi ini antara, tuan-tuan, harapan dan matlamat. Antaranya, jika masih diuji dengan mendengar muzik, bulan Ramadan yang insya-Allah tak lama lagi akan kunjung tiba, dapat kita tinggalkan muzik itu. Hendaklah ditinggalkan sehabis-habisnya. Kata penulis, tidak kira sama ada lagu yang melalaikan ataupun lagu yang disifatkan ramai sebagai Islamik. Oh, ini menusuk ni, tuan-tuan. Saya suka penulis dia terus terang. Dia tak ada berlapik-lapik. Juga perlu ditinggalkan tabiat suka menonton televisyen. Apakah alternatifnya? Alternatifnya ialah Al-Quran. Jika seorang itu sibuk dengan Al-Quran, pastinya dia tidak mempunyai masa untuk muzik dan menonton televisyen. Di samping itu, perlulah diketahui bahawa penggunaan muzik dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harir wal khamra wal ma'azif. Akan wujud dalam kalangan umatku, apa artinya umatku, ya, yakni orang-orang Islam, orang-orang yang menghalalkan zina, sutera, arak dan alat muzik, ya. Jadi larangan muzik itu cukup jelas, ya, dalam hadis yang sahih, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi tuan-tuan jangan terkeliru atau dikelirukan oleh pihak yang mengatakan sebaliknya. Sedangkan hadis jelas di hadapan itu. Akan wujud dalam kalangan umatku yang menghalalkan. Apa artinya yang menghalalkan? Yakni benda tu haram tetapi cuba dihalalkan. Seperti mana halnya zina, sutera bagi lelaki, arak, ini semua memang jelas haram. Kemudian Nabi gandingkan dengan alat muzik. Jadi bagaimana mungkin alat muzik itu boleh dikatakan sebagai harus, sebagai halal, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menggandingkannya dengan benda-benda yang haram secara jelas, ya. Jadi kita kata ambillah yang jelas, ambillah pedoman yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tinggalkanlah, ya, pandangan-pandangan yang mengatakan sebaliknya, yang jelasnya tidak berasas pun, ya, yang jelasnya bertentangan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya kira boleh berhenti di situ, ya. Baki tuan-tuan insya-Allah, ya, di lain kesempatan dan waktu, mudah-mudahan ada macam mana? Kalau ada soal jawab. Jadi saya kira tuan-tuan, untuk bulan Ramadan yang insya-Allah, ya, saya ingat kurang lebih 10 hari akan tiba. Kita punya KPI. Ini saja nak guna istilah-istilah canggih, ya. Ada kita punya apa nama? KPI kata apa? Benchmark, tanda aras, ya, yang kita nak capai.
dengan tujuan supaya kita dapat terus meningkatkan diri kita, supaya kita dapat terus tingkatkan ketakwaan kita, antaranya dengan kita melaksanakan solat tarawih, demikian dengan kita memperbanyakkan bacaan ayat suci Al-Quran, boleh kita perbanyakkan zikir, seperti mana halnya dengan zikir pagi dan petang, memperbanyakkan doa, dan jugalah begitu harapannya dapat kita tinggalkan muzik, kalau siapa yang masih diuji dengan muzik itu, Kalau kita lihat di luar sana hampir sahaja, sebahagian kadang-kadang menjadikan muzik itu sebagai orang kata pengisian rohani harian dia. Bukan sikit-sikit, harian. Dia masuk kereta, muzik. Keluar kereta, muzik. Saya pergi baru-baru ni saya pergi program, ada satu dekat Putrajaya tu. Program tu, Allah, muzik dia hingar-bingar. Kita pun kadang-kadang, macam mana orang boleh kalau kahwin. Tapi saya ingat majlis kahwin tu dia ada maksud tersirat dia, tuan-tuan. Dia nak orang datang makan terus jalan. Tu dipasang muzik kuat-kuat supaya orang tak duduk borak-borak, sebab meja kursi terhad. Tapi kita kata tak patutlah macam tu kan, tak ikhlas lah namanya, Tapi kita kata matlamat tidak menghalalkan cara, kan? Orang kena faham-faham lah. Tapi jangan dipasang muzik kuang. Memang tak boleh nak borak lah, nampak mulut je gerak-gerak. Apa dia, kan? Sebab apa? Muzik terlalu bingit, terlalu kuat, Tapi duka ceritanya saya khawatir benda ni dah jadi macam budaya pula, Dan kita kena jelaslah bahawa benda ni adalah satu yang sangat tidak wajar. Barangkali perlu ada usaha ke arah mengubah perkara-perkara yang seperti ini, muzik yang tapi kadang-kadang itulah benda ni, kadang-kadang ketika mana kita rasa benda tu dah jelas tak wajarnya, muzik yang kuat-kuat ni. Tapi hampir saja kita ingat dalam masa yang sama benda tu kadang-kadang macam dah makin membarah pula. Ini kadang-kadang kita risau juga. Sebab saya lihat sekarang ni, jangan nak kata muzik, satu benda yang satu ketika dulu, mungkin orang dulu benda ni berlaku, iaitu berjoget di atas pentas. Saya ingat dulu masa dekat dengan merdeka dulu 50 tahun yang lepas, benda ni ada entah joget entah dipanggil tu, kebarat, perempuan kebarat, kebret, kebret apa artinya? Ronggeng. Apa benda? Itu budaya dulu, Saya ingat sekarang pun dah tak ada dah perkataan keberet, ronggeng, jangan totong. Benda tu dah tak ada dah, janggal. Tapi hampir saja kita khawatir benda ni seperti nak dihidupkan semula pula. Sebab sekarang saya tengok ada pula budaya nak berjoget di hadapan khalayak ni. Lagi-lagi dekat sekolah pula tu. Sebab mana saya tahu benda ni, sebab anak saya lah duk cerita. Dia kata, kenapa tadi ada program kat sekolah, kat atas pentas, cikgu pasang lagu kuat-kuat, kemudian cikgu yang joget. Saya malu tengok, dia kata. Tengok tu, budak kecil pun rasa malu. Tapi yang cikgu pula yang mengajar, yang membawa benda-benda budaya negatif ni. Jadi saya kira benda ni kita kena berwaspada lah, akhirnya kadang-kadang kita kena pelihara diri kita dan ahli keluarga kita. Itu yang paling utama. Anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara diri kamu dan ahli keluarga kamu dari api neraka, Jadi itu antara insya-Allah yang menjadi harapan dan matlamat kita supaya dapat kita memperbaiki diri kita dengan tibanya bulan Ramadan nanti. Harapannya supaya di hujung bulan Ramadan itu kita sedikit sebanyak dapat melihat perubahan yang berlaku pada diri kita, ke arah kebaikan itu, ke arah menjadi insan yang salih dan insan yang bertakwa.
mudah-mudahan insya-Allah. Baik. Maafkan. Ni. Okay. Assalamualaikum. Doktor, saya nak tanya untuk ganti puasa lah. Okey, ganti puasa adalah satu kewajipan lah. Tapi cuma nak buat pertanyaan, adakah seorang tu wajib menggantikan puasa pada sebelum dia jumpa pada puasa yang akan datang? Baik, barakallahu fiik. Soalan yang bagus mengenai permasalahan qada puasa Ramadan. Apakah perlu sekiranya seorang itu dia ada puasa yang perlu digantinya, ada puasa ganti, apakah puasa ganti itu perlu dilaksanakan sebelum tiba bulan Ramadan yang seterusnya? Dan barangkali boleh saya tambah pada soalan tadi itu, dan adakah ada kafarah, perlu dibayar kafarah ya atau fidyah atas puasa ganti itu ya jika terlewat dan sebagainya. Secara prinsipnya segala amalan ketaatan, segala amalan kewajipan perlu disegerakan. Seperti manalah ayat yang telah kita baca tadi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu mendapatkan pengampunan daripada Tuhan kamu, iaitu dengan dilaksanakan kewajipan-kewajipan itu ya secara terutamanya. Jadi secara prinsipnya sekiranya seorang itu dia ada puasa ganti, maka perlu dia laksanakan secepat mungkin. Itu afdalnya, itu sebaik-baiknya disegerakan. Sebab kerana kesudahannya kita tak tahu ya bila ajal kita, bila barangkali na'udzubillah, semoga Allah pelihara kita, barangkali orang itu jatuh sakit dan sebagainya, yang akan menghalang dia daripada melaksanakan apa yang wajib itu ya. Jadi hendaklah disegerakan. Walau bagaimanapun andainya terlewat, andainya tidak dapat dilaksanakan sehingga tiba bulan Ramadan yang seterusnya, apakah di situ ada kesalahan? Apakah dia berdosa? Kita kata sebetulnya tidak berdosa. Dia menyalahi apa yang utama, kerana utama dia kena segerakan. Tapi kalau sampai tiba bulan Ramadan seterusnya, kita kata ya dia tidak dikira bersalah. Hanya sahaja puasa ganti itu tetap hutang yang perlu digantikan ya. Dan apakah ada fidyah atau kafarah? Jawapannya tidak ada. Kenapa kita berkata sedemikian? Kerana tiada nas ataupun dalil yang menetapkan ada fidyah, bayaran denda, kafarah dan seumpamanya. Dia kena gantikan dan adanya sampai dia bulan Ramadan dan lepas bulan Ramadan sebagainya, dia kena gantilah ya puasa yang belum ditunaikan itu. Barakallahu fiik. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya nak tanya, adakah ketika kita berpuasa kita boleh menggunakan ubat gigi, dan bagaimana cara kita beristinsyak ketika kita berpuasa? Barakallahu fiikum. Baik. Wa fiikum barak. Soalan yang bagus mengenai bagaimana seorang itu apabila berpuasa, apakah dia dibolehkan untuk bersugi dengan menggunakan ubat gigi ya. Jawapannya insya-Allah tiada halangan, tidak ada masalah untuk digunakan ubat gigi sewaktu dia bersugi. Bahkan itu adalah di antara benda yang baik ya, bagi menghilangkan bau mulut sewaktu dia berpuasa dan sebagainya ya. Tinggal lagi dia perlu berhati-hati
sewaktu dia bersugi secara amnya, dengan begitu juga dengan dengan dia menggunakan ubat gigi tadi, jangan sampai tertelan, ya. Kerana itu jugalah keadaan dia sewaktu beristinsyak, dan perkara ini telah pun disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa baligh fil istinsyak illa an takuna shaima, dan bersungguh-sungguhlah dalam beristinsyak. Yang dimaksudkan dengan istinsyak di sini ialah memasukkan air ke dalam hidung, seperti mana yang disunatkan, ya, sewaktu berwudu, ialah untuk berkumur-kumur dan beristinsyak. Dalam sebahagian daripada tata cara membasuh muka bila berwudu, ya. Cuma Nabi kata dan beristinsyak dan masukkanlah air dalam hidung, ya, kecuali jika engkau berpuasa. Maksudnya tetap beristinsyak, tetap dimasukkan air ke dalam hidung, tetapi jangan bersungguh-sungguh. Asasnya bersungguh-sungguh di luar Ramadan. Dalam keadaan tak berpuasa, bersungguh-sungguh kena masukkan masukkan air dalam hidung tu, ya. Tapi kalau berpuasa sekadarnya, ya, tanpa dimasukkan, ya, air itu terlalu dalam, ya. Maka begitu jugalah, ya, dengan bersugi tadi, ya, dengan buat bagi kena hati-hati, jangan sampai tertelan dan seumpamanya lah, ya. Barakallahu fiik. Ada juga ada yang mengatakan bahawa di bulan Ramadan, kalau lepas tengah hari, macam mana tah? Tuan-tuan boleh betulkan? Dia kata lepas tengah hari tak boleh mandi lagi dah. Macam mana? Macam tu, gosok gigi satu, ni mandi pun sengok. Kalau lepas tengah hari dah tak boleh nak mandi, tak boleh nak sejukkan badan dan sebagainya, hukumnya makruh. Jadi hampir saja seperti senarai benda yang makruh itu dia bertambah dan bertambah. Ada je benda yang makruh, ini tak boleh, ini tak boleh, ya. Sedangkan kita mengatakan, kita perlu tegaskan bahawa suruhan dan larangan itu semua adalah hukuman syariat, tak boleh diada-adakan dengan sebarangan. Ini perlu ada dalil, seperti mana dalam suruhan perlu ada dalil, demikian dalam larangan perlu ada dalil. Jadi yang mengandaikan bahawa ini makruh, dia perlu mengumpulkan dalil, sedangkan tidak ada dalil dalam hal-hal seperti yang disebutkan tadi lah, ya. Jelas insya-Allah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Seorang yang bersafar di siang hari bulan Ramadan, adakah lebih baik dia berbuka atau dia berpuasa? Ya, barakallahu fiik. Soalan yang bagus mengenai bermusafir sewaktu puasa di bulan Ramadan. Apakah afdal, apakah lebih utama untuk dia berbuka atau berpuasa? Secara prinsipnya, orang yang bermusafir diharuskan, ya, saya ingat perlu diperhatikan, diharuskan maknanya dibolehkan. Bezakan antara perkataan dibolehkan dengan dituntut. Dituntut yakni disunatkan. Orang yang bermusafir diharuskan, dibolehkan untuk dia berbuka, kerana musafir itu secara asasnya adalah satu kesulitan. Bila musafir itu adalah satu benda yang memenatkan. Sedangkan kalau orang tu berpuasa ditambah lagi dengan musafir, maka itu bebanan atas bebanan. Ternyata syariat memberi kelonggaran dan keringanan, membolehkan orang yang bermusafir untuk dia berbuka. Tinggal lagi kalau dia berbuka kerana musafir, dia kena ganti di hari yang lain. Dalam masa yang sama, tadi kita kata diharuskan. Bagaimana dari segi keutamaan? Harus maknanya ni boleh, ni boleh. Bagaimana dari segi keutamaan? Adakah lebih utama untuk dia terus kekal berpuasa, atau lebih utama untuk dia ambil keringanan itu dengan dia berbuka, ya? Jawapan dia, sekiranya ada kesusahan, yakni apabila dia musafir, benar-benar keadaan menjadi perit bagi dia,
Seperti kalau dia berpuasa di siang dalam keadaan panas yang terik. Ya, ini kalau kita boleh bayangkan dulu-dulu. Hari ini pun sama juga boleh berlaku. Kalau dia bermusafir dalam keadaan panas yang terik, dalam naik bas yang sesak dan sebagainya, sehingga keadaan puasa dia itu menjadi satu kesukaran bagi dia, ya, dahaga yang teramat dan sebagainya. Maka dalam begitu, dalam keadaan macam tu, afdalnya dia berbuka, ya. Afdalnya dia berbuka kerana syariat itu mudah dan memudahkan. Sedangkan kalau dia terus berpuasa dalam keadaan perit macam tu, hampir sahaja barangkali boleh ditimpa mudarat, ya, dan seumpamanya lah. Jadi afdal dia berpuasa jika musafir itu memang keadaan yang menimbulkan suasana yang perit bagi dia. Tetapi bagaimana pula keadaan sekiranya dia bermusafir tetapi dalam masa yang sama musafir itu dia tidak merasa sebarang kesusahan, seperti keadaan sebahagian orang lah apabila pada hari ini dia bermusafir, dan dengan kita maklum bahawa dengan adanya kenderaan yang senang, ya, dengan segala kemudahan, ya, aircon penghawa dingin dan sebagainya, dia tak rasa keperitan musafir itu, ya. Maka di situ kita kata sekiranya dia melihat kalau dia berbuka, kalau dia buka dalam keadaan macam tu dan dia nak qada nanti, kalau dia nak qada di luar Ramadan nanti, sukar. Sebab kita maklum bahawa berpuasa di luar Ramadan tak sama dengan puasa di dalam bulan Ramadan. Betul? Puasa di bulan Ramadan hampir sahaja Allah mudahkan bagi manusia. Ketika mana semua orang puasa, memang kita pun puasalah. Walaupun barangkali kita musafir, tapi kerana orang lain semua puasa, kita rasa semangat dan kita jadi senang untuk berpuasa. Sedangkan kalau di luar Ramadan, dia tahu kalau dia nak qada nanti satu cabaran, barangkali sampai tertangguh-tangguh dan sebagainya. Maka dalam keadaan begitu, kita kata kepada dia, jangan berbuka. Jangan berbuka kerana engkau tidak menghadapi kesukaran yang lebih sehingga engkau jadi perit dan sebagainya. Dalam keadaan engkau bermusafir, engkau dalam keadaan yang senang. Ditambah lagi kalau kau buka, kau nak ganti di luar Ramadan nanti sukar. Maka afdal terus berpuasa, ya. Jadi perlu dilihat keadaan-keadaan orang individu yang bermusafir itulah, ya, seperti yang telah kita sebutkan tadi. Jelas insya-Allah. Mudah-mudahan. Barakallahu fiik. Barakallahu. Bagaimana Nabi saat Nabi bersungguh-sungguh pemurahnya dalam bulan Ramadan berbanding bulan lainnya. Bagaimana seseorang tu dia nak bersedekah menjadi pemurah, tapi dalam masa yang sama dia tak mampu. Apakah situasi cara terbaik untuk dia bersedekah juga selain daripada harta? Ya, barakallahu fiik. Soalan yang bagus mengenai anjuran untuk memperbanyakkan sedekah di bulan Ramadan, seperti mana halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih pemurah berbanding angin yang bertiup. Tetapi dalam masa yang sama orang itu tiada kemampuan, tiada lebihan harta untuk dia bersedekah, ya. Sebenarnya hal ini pun telah berlaku pada para sahabat. Kerana kita maklum bahawa majoriti para sahabat bukan orang kaya. Bahkan majoriti sahabat terdiri daripada kalangan orang yang susah dan miskin lah, ya, kita kata. Dan mereka telah pun mengajukan hampir soalan yang sama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mereka mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, golongan yang berharta daripada kalangan kami telah mendahului kami dengan lebihan harta yang Allah berikan kepada mereka. Sedangkan dalam masa yang sama mereka salat seperti kami, berpuasa seperti kami. Yani kita salat, dia orang pun salat, kita puasa, dia orang pun puasa. Tapi dalam masa yang sama mereka boleh bersedekah, sedangkan kita tidak dapat. Maka di situ Nabi mengatakan, ya, bukankah kamu mampu
bersedekah dengan kamu bertasbih, bertahmid dan bertakbir. Dan Nabi mengatakan sungguhnya di dalam setiap tasbih itu adalah sedekah, dalam setiap tahmid adalah sedekah, setiap takbir itu adalah sedekah. Nabi mengajarkan kepada golongan sahabat yang miskin itu supaya memperbanyakkan zikir itu. Kerana itu juga dikira sebagai sedekah, ya. Dengan erti kata bahawa sedekah ini ada maksud khasnya dan ada maksud umumnya. Maksud sedekah yang khas ialah sedekah dengan harta yang kita fahamlah. Tapi ada maksud sedekah yang lebih umum, iaitu dengan mengerjakan sebarang amal kebaikan, termasuklah dengan berzikir. Itu semua termasuk dalam erti sedekah secara umum. Tapi lanjutan kisah itu, ternyata bahawa sahabat yang kaya pun dapat tahu tentang amalan yang Nabi ajar kepada mereka supaya memperbanyak tasbih, tahmid dan takbir. Maka mereka pun bersedekah dan bertasbih, bertahmid dan bertakbir. Akhirnya mereka datang mengadu lagi kepada Rasulullah. Dia kata, "Ya Rasulullah, ternyata bahawa mereka mendahului kami lagi dengan mereka turut berzikir seperti mana yang kami zikir." Dan di situ kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Demikian adalah kelebihan yang Allah beri, Allah kurniakan kepada sesiapa yang dia nak. Ya. Jadi saya kira maksudnya kalau kita mampu bersedekah, kita sedekah, ya. Kalau tak mampu sedekah banyak, kita sedekah sedikit. Kalau tak mampu banyak dan sedikit, ya, kerana tak ada lebihan harta, maka kita bersedekah dengan cara-cara yang lain, ya, termasuklah dengan berzikir, bahkan dengan membaca Al-Quran, berdoa. Itu semua termasuk dalam erti sedekah secara amnya. Wallahu a'lam. Ada kuis. Oh, soalan. Apa Ustaz? Barakallah. Ada dua soalan Ustaz. Soalan pertama, boleh tak kebanyakan masjid di sini atau surau mengamalkan tarawih yang ada tasbih gitu itu kan? Boleh tak kalau kita form sendiri jemaah di rumah tarawih? Itu yang soalan pertama. Soalan yang kedua, iktikaf. Surau tu tak ada solat Jumaat. Boleh tak kita iktikaf di surau yang tidak ada solat Jumaat, tapi dia solat 5 waktu cukup? Itu soalan. Baik. Barakallahu fiik. Soalan yang baik. Yang pertama mengenai hafalan memang tak boleh challenge Imam Bukhari lah, dah lupa dah. Tarawih, barakallahu fiik. Apakah kerana cabaran yang kita sedia maklum dalam pelaksanaan solat tarawih di tempat kita, apakah seorang itu boleh bertarawih di rumah? Gitu. Berjemaah di rumah. Ya. Digunakan istilah berjemaah dalam soalan melaksanakan solat tarawih berjemaah di rumah. Pertamanya perlu dijelaskan bahawa istilah berjemaah adalah khas bagi masjid dan masjid sahaja. Seperti mana halnya dengan solat fardu berjemaah, yakni solat fardu di masjid, ya. Jadi istilah jemaah itu dia khas bagi masjid. Jadi adalah boleh mengelirukan, bahkan memang mungkin ramai yang keliru di luar menganggap bahawa solat berjemaah di rumah dan sumpamanya sama seperti berjemaah di masjid. Sedangkan hakikatnya tidak. Pahala yang disebutkan dalam hadis solat berjemaah di masjid lebih berganda daripada solat bersendirian sebanyak 25 atau 27. Berjemaah di sini ialah berjemaah di masjid secara khasnya. Maka demikian halnya dengan solat tarawih, ya. Apabila disebut berjemaah, solat bertarawih secara berjemaah yakni di masjid. Maka jangan dikelirukan kalau dilaksanakan solat tarawih itu di tempat yang lain, di rumah dan sebagainya, ya. Walaupun kita laksanakan secara berkumpulan dengan anak isteri kita, ya, itu tidak sama kalau dilaksanakan di masjid. Sekalipun kita tak nafikan bahawa ada cabaran, ya, dengan zikir yang dibaca secara kuat-kuat, kan, Subhanal Malikil Ma'bud, kan, Subhanal Malikil, dah tak tahu dah apa dibaca, Subhanal Malikil Quddus, kan. Dia teriakan zikir-zikir yang dilaung-laungkan, ya, yang secara yang kita tegaskan tiada asasnya dalam sunnah,
sama sekali, bahkan keliru. Tetapi akhirnya macam mana dengan pelaksanaan salat tarawih? Secara prinsipnya tetap dilaksanakan di masjid untuk nak meraih pahala berjemaah itu. Yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang salat malam, salat tarawih bersama dengan imam sehingga dia selesai, sehingga selesai salat tarawih itu, akan tertulis buatnya pahala salat sepanjang malam. Yang pahala yang cukup berlipat kali ganda untuk mereka yang salat tarawih berjemaah secara khasnya sepanjang bulan Ramadan itu. Jadi maksud di sini haruslah kita usaha untuk kita meraih pahala salat berjemaah di masjid itu. Sekalipun dalam masa yang sama kita akui ada cabaran-cabaran yang telah kita sebutkan tadi. Justru jika sekiranya ada tempat-tempat yang melaksanakan salat tarawih selari dengan as-sunnah, maka itu lumayan, tetapi andainya tempat yang ada adalah seperti itu, maka itu cabaran. Tapi nak kata bahawa betapa inilah sebenarnya usaha yang perlu kita beri perhatian. Sebab akhirnya benda-benda ni sampai bila benda ni. Dan ini kita kata nak menunjukkan betapa bebanan atau tanggungjawab dakwah, menyampaikan nasihat, teguran yang perlu diberikan, agar harapannya ialah supaya benda-benda ni semuanya berubahlah, tetapi andainya kita bersikap berpeluk tubuh yang kita membiarkan, maka kesudahannya setiap kali datang bulan Ramadan, inilah cabaran yang terpaksa kita hadapi. Jadi soalan dia ialah sampai bila, perlu ada usaha untuk kita mengubah keadaan seperti itu. Tapi dalam masa yang sama, kalau kita dari semasa ke semasa, kita kata afdalnya tetap solat di masjid, itu maksud dia. Tapi dalam masa yang sama, kalau dari semasa ke semasa kita nak raih kelebihan-kelebihan dengan kita hidupkan solat malam itu di rumah, sekali-sekala, jangan sepanjang bulan sampai terlepas sama sekali solat berjemaah di masjid itu. InsyaAllah ada keluasan dan kelonggaran, apatah lagi kalau kita laksanakan di hujung malam, Solat tarawih di hujung malam ada kelebihan dia, sekalipun secara prinsipnya afdalnya ialah solat tarawih berjemaah di masjid walaupun di awal malam. Kerana hadis Nabi dalam hadis yang kita baca tadi, Nabi kata dia akan dapat pahala seperti dia solat sepanjang malam. Solat sepanjang malam, yakni bila dia solat tarawih berjemaah di masjid tu, pahala sepanjang malam, solat sepanjang malam, yakni daripada maghrib sampai ke subuh, seolah-olah dia telah solat daripada maghrib sampai ke subuh. Sebab itu malamnya, yakni dari maghrib ke subuh. Nak kata betapa besarnya pahalanya, solat berjemaah. Dan kesudahannya kita kata, tapi kan mereka melakukan benda-benda yang menyalahi sunnah. Kita kata itu tanggungan mereka, kita tanggungan kita. Yang buat salah atau yang menyalahi as-sunnah, maka mereka akan tanggung. Kita melaksanakannya kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita baca tadi. Tinggal lagi jangan kita turut sertalah dengan zikir-zikir itu. Dia nak baca, dibaca. Tapi kita antara rakaat-rakaat itu kita diamlah, Wallahu a'lam, itu yang saya nampaklah. Soalan yang kedua tadi mengenai i'tikaf. Barakallahu fiik. Bagaimana dengan pelaksanaan i'tikaf? Boleh saya sebutkan secara prinsipnya untuk faedah, adanya perbezaan pandangan mengenai tempat i'tikaf. Pandangan yang pertama mengatakan hanya di 3 buah masjid sahaja, iaitu Masjid Haram, Masjid Nabi dan Masjid Aqsa, Dan pandangan yang kedua mengatakan di mana-mana masjid jami', masing-masing pandangan ada dalil dia. Sekiranya kita melihat pandangan yang kuat ialah pandangan yang kedua yang mengatakan i'tikaf boleh dilaksanakan di mana-mana masjid,
Maka bagaimana pula, di sini kita melihat perincian dia dalam soalan tadi, bagaimana kalau surau itu tidak melaksanakan, tidak ada solat Jumaat? Maka di sini boleh kita kata bergantung pada hari kita nak iktikaf itu. Andainya dia bertembung dengan hari Jumaat, maka kita tidak dapat lari daripada beriktikaf di masjid yang ada solat Jumaat. Sebab kita nak solat, kita nak iktikaf ada yang ada bertembung dengan hari Jumaat tu. Tapi andainya kita beriktikaf di hari yang tak bertembung dengan hari Jumaat, contohnya kita nak iktikaf hari Isnin atau hari Isnin dengan Selasa dan sebagainya, maka di situ ada keluasan untuk di surau yang ada solat fardu sahaja. Wallahu a'lam. Ya. Barakallahu fiik. Baik, ini soalan kuis, soalan kefahaman daripada apa yang telah disampaikan dalam kuliah tadi. Soalan yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan takwa? Apakah yang dimaksudkan dengan takwa? Harap dapat diberi jawapan segera dan pantas. Cik, dah lah tanya soalan, maksud nak jawapan cepat lah tu. Silakan. Tak, bagi yang pertama, bagi satu je lah. Menghalang diri kita untuk melakukan maksiat. Menghalang diri daripada melakukan maksiat. Barakallahu fiik, ya, atau apa yang diharamkan. Jazakallahu khair. Baik, soalan yang kedua, yang kedua, dalam hadis mengenai fadilat bulan Ramadan, kata Nabi, apabila masuk malam pertama bulan Ramadan, syaitan dan pengganas jin akan dirantai. Apa maksud dia? Apa maksud? Kata Nabi, apabila tiba bulan Ramadan, syaitan dan pengganas jin akan dirantai. Ada jawapan? Ya, silakan. Syaitan yang mengganas, yang jahat di belenggu. Ya, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Hanya syaitan yang jahat atau jin yang jahat sahaja yang dirantai. Baik. Soalan yang ketiga, muslimat sekali ya. Lelaki saja, okey. Padan muka. Baik. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya, sesudah engkau berazam maka bertawakal. Sesungguhnya Allah mengasihani orang-orang yang bertawakal. Apakah yang dimaksudkan dengan firman Allah, sesungguhnya Allah mengasihani orang-orang yang bertawakal kepada Allah? Apa maksud Allah mengasihani orang-orang yang bertawakal kepadanya? Ya, silakan. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Maksudnya Allah tidak akan menghampakan mereka yang bertawakal kepadanya. Soalan senang sangat ya. Baik, dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik amalan di sisi Allah ialah yang berterusan walaupun sedikit. Sebaik-baik amalan di sisi Allah, sebaik-baik amalan ialah yang berterusan walaupun sedikit. Kenapa? Ini susah sikit ya. Susah sangat. Ada jawapan? Kenapa sebaik-baik amalan ialah yang berterusan walaupun sedikit? Kalau kita berpuasa di tengah jalan. Ya, barakallahu fiik. Supaya kalau kita berlebih-lebihan, maka kita akan berputus asa. Jazakallahu khair. Ya, barakallahu fiik. Baik, soalan yang terakhir. Tadi kita ada perincikan mengenai tata cara
atau tadi kita ada sebutkan tentang dua jenis terjemahan Al-Quran. Apakah dua jenis terjemahan Al-Quran itu? Silakan. Makna dan kata-kata. Barakallahu fiik. Ini semua champion lah. Tahniah lah ya. Barakallahu fiikum. Jadi saya kira sekadar itu ya untuk kita pada pagi ini, pada hari ini. Moga-moga majlis diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang ada faedah dalam apa yang telah disampaikan dalam kuliah tadi. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi